Hai, bertemu lagi kita dalam kelas Pendidikan Kesihatan. Baiklah, minggu lepas kita dah membincangkan mengenai keluarga angkat dan juga peranan kita dalam keluarga. Jadi hari ini kita nak belajar mengenai adab berkomunikasi dengan ahli keluarga kita lah. Dengan ibu bapa kita, dengan adik kita, dengan abang kita, dengan nenek kita, dengan pak saudara kita. Jadi apakah itu komunikasi? Sebelum tu kita tengok dulu buku teks muka surat 79. Okey. Jom kita baca sama-sama dialog bantu membantu. Dia kata, Alicia sekeluarga sedang makan bersama-sama. Jom kita baca cerita ni. Okey. Mula-mula datuk dia ke ayah dia ni? Datuk dia. Datuk dia kata, sila makan. Lepas tu datuk dia minta air. Tolong hulurkan air. Lepas tu adik Alicia pun kata, ini airnya, Datuk. Okey. Lepas tu Alicia pula bagi lauk dekat ayah dia. Lepas tu ayah dia kata, terima kasih Alicia. Lepas tu tengok ni, adik Alicia ni dia main telefon semasa makan. Lepas tu mak dia pun marah. Mak dia tegur, dia kata, Elson, jangan guna telefon bimbit semasa makan. Okey, ini cerita dia dululah. Lepas tu dia kata selepas makan mereka membuat kerja rumah. Tengok ni tengah basuh pinggan, ni tengah jemur kain, ini tengah basuh baju. Okey. Jom kita berbincang mengenai komunikasi. Apakah maksud komunikasi? Komunikasi bermaksud proses pertukaran maklumat, perasaan, idea dan fikiran yang berlaku antara seseorang individu dengan individu yang lain. Mungkin tak faham kan maksud dia, kita bagi ayat panjang macam ni. Okey, cikgu ringkaskan. Komunikasi bermaksud macam mana cara kita bercakap dengan orang lain. Macam mana tak semestinya bercakap, macam mana kita menunjukkan bahasa badan kita. Maksudnya macam mana perangai kita dengan orang lain. Itu adalah komunikasi. Contohnya awak bercakap dengan ibu awak. Itu adalah komunikasi. Jadi kita perlulah ada adab-adab yang betul semasa berkomunikasi dengan ahli keluarga. Okey. Adab yang pertama, kita mestilah bercakap dengan bahasa yang sopan. Jangan cakap yang tak elok. Awak tak boleh cakap sama macam kawan awak dengan keluarga awak. Tak boleh. Mesti lain. Dengan ibu bapa kita perlu hormat. Dengan kawan-kawan lain. Okay, yang kedua, tidak meninggikan suara. Jangan cakap jerit. Oi! Tak boleh. Sebab dia adalah ahli keluarga kita. Okey, yang ketiga, tidak bercakap semasa ibu bapa sedang bercakap. Ini penting. Contohnya mak kamu tengah nasihatkan kamu. Jangan buat tu, jangan buat ni. Kamu pun mencelah mak kamu sedang bercakap. Kamu lawan dia balik. Jadi kita biar mak ayah kita habiskan cakap dulu, barulah kita cakap apa yang kita nak cakap. Itu adab. Yang keempat, tidak menggunakan telefon semasa makan. Masa makan ni, jangan awak makan sambil main phone. Makan main phone, tak boleh. Letak dulu telefon dekat tepi, kita habiskan makan, barulah kita tengok balik telefon. Nampak macam kurang ajar kalau kita main handphone semasa makan. Okey, yang kelima, tidak membuat bising semasa berkomunikasi. Masa bercakap dengan ahli keluarga kita tu, janganlah kita bising-bising. Kita cakap biasa-biasalah, cakap dengan sopan. Okey. Okey, baik, seterusnya kita tengok peranan saya di rumah. Apa yang awak boleh buat di rumah? Tambah-tambah sekarang kan waktu PKP ni, waktu tak boleh nak keluar rumah ni, sekolah pun tutup, awak boleh tolong macam-macam ahli keluarga awak dekat rumah. Nombor 1, berdasarkan gambar yang dalam buku ni, dia kata membantu ayah membasuh pinggan. Tengok, kalau awak tengok adik-beradik awak tengah basuh pinggan, pergilah tolong. Okey.
Yang kedua, membantu ibu menjemur baju. Nampak? Tengok ibu tengah jemur pakaian, tengah basuh pakaian, kita tolonglah. Mungkin ibu kita penat kan. Yang ketiga, membantu kakak membasuh baju. Kalau ada mesin basuh tu senanglah. Kita tolong tekan-tekan je. Okey. Okey, ini peranan yang kita boleh buat. Banyak lagi yang peranan lain, contohnya kita menyapu sampah, kita buang sampah, mengecat rumah kalau ada cat kan. Okey, seterusnya. Semua anak murid cikgu buka buku latihan pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan. Kita nak buat latihan sikit. Okey. Okey, jadi awak tuliskan hari Selasa, tarikh 3 di bulan 8 2021, dan awak tuliskan soalan. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, sekiranya awak ada printer di rumah untuk kita cetak soalan ni, boleh terus gunakan printer, lepas tu isi tempat kosong. Kalau tak ada printer, boleh salin lah. Okey, salin dalam buku tulis. Okey, tengok ada 4 pilihan jawapan: suara, sopan, telefon, ibu bapa. Jadi kamu isikan satu perkataan ni dalam ayat yang betul lah. Cikgu baca dulu Yang pertama, bercakap dengan bahasa yang tempat kosong. Yang kedua, tidak meninggikan tempat kosong dengan ahli keluarga. Yang ketiga, tidak bercakap semasa tempat kosong sedang bercakap. Yang keempat, tidak menggunakan tempat kosong semasa makan. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Sebarang pertanyaan awak boleh terus tanya cikgu. Okey, selamat belajar dan juga jaga diri masing-masing. Okey, sekian, terima kasih.